Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk kepada tajuk diode semikonduktor. Okey, diode semikonduktor. Okey, jadi ini adalah diode semikonduktor. Diode semikonduktor ini sebenarnya sama macam LED lah. Okey, diode. Okey, fungsi diode adalah untuk membenarkan arus mengalir sehala sahaja. Jadi ini adalah simbol diode. Anak panah ke sana, dia ada segitiga. Okey, segitiga dan ada satu garisan menegak. Okey. Yang barisan menegak ini adalah bahagian katot, dan di sebelah sini bahagian segitiga ini adalah bahagian anode. Okey, kenapa pentingnya kita guna diode semikonduktor? Okey, nanti kita akan belajar kenapa perlunya kita guna. Kebanyakan, dan kita tahu di rumah, okey, elektrik di rumah kita adalah arus ulang-alik, dan kebanyakan peralatan elektrik berfungsi menggunakan arus terus. Okey, jadi bila alat menggunakan arus terus, kita kena tukarkan dahulu arus yang ulang-alik tadi kepada arus terus. Okey, jadi ini adalah salah satu alat yang boleh kita gunakan untuk menukarkan bekalan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, ini ada banyak diode. Okey, diode ada banyak. Okey, macam-macam jenis diode. Jadi kita lihat fungsi. Okey, komponen elektrik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Okey, diode semikonduktor dihasilkan dengan menggabungkan semikonduktor jenis P, semikonduktor jenis N untuk membentuk simpang. Jadi diode ini dia ada dua, iaitu semikonduktor jenis P dan juga semikonduktor jenis N. Okey, kedua-dua semikonduktor ini digabungkan untuk membentuk satu simpang PN. Jadi ada dua jenis semikonduktor di sini, iaitu konduktor PNP ataupun konduktor NPN. Okey, jadi inilah bagaimana sambungan diode dalam lita ringkas. Okey, untuk diode jenis P, diode jenis P dia mempunyai proton sahaja. Okey, diode jenis N dia ada elektron sahaja. Dan di tengah-tengahnya ini adalah lapisan susutan nipis. Okey, bila kita sambung, bila diode dipincang depan ini maksudnya kalau ini adalah plate positif, plate positif, kita sambung kepada bahagian anode. Okey, ini kita panggil pincang depan. Okey, kalau pincang songsang pula kita sambung macam ni. Okey, kita sambung terbalik, ini positif, ini negatif. Okey, kita sambung macam ni. Okey, ini kita panggil pincang songsang sebab ini adalah katot, ini adalah anode. Jadi anode kalau kita sambung ke bahagian terminal negatif, ini kita panggil pincang songsang. Ini pincang depan. Okey, apa yang berlaku dalam pincang songsang dan pincang depan? Okey, dalam pincang depan, proton yang ada di sini akan bergerak ke arah lapisan susutan nipis. Okey, dia akan bergerak ke arah lapisan susutan nipis, dan manakala elektron yang ada pada bahagian N ini akan bergerak ke arah terminal positif. Jadi bila ada elektron bergerak, akan adanya arus. Jadi arus akan mengalir dalam lita. Jadi menyebabkan lampu menyala. Jadi bila proton bergerak ke arah elektron dan elektron bergerak ke arah proton, lapisan di tengah ini akan menjadi nipis. Kenapa? Proton di sebelah sini akan menolak, akan bergerak ke sana, bergerak ke arah sini, dan elektron bergerak ke arah sana, menyebabkan lapisan susutan ini menjadi nipis. Bila lapisan susutan menjadi nipis, voltan simpang melintasi lapisan susutan menjadi sangat kecil. Jadi voltan simpang ni, voltan tengah-tengah ini, voltan di bahagian susutan ini, disebabkan dia menjadi nipis, jadi voltan simpangnya berkurang. Voltan simpang berkurang. Jadi rintangan diode menjadi sangat kecil. Jadi bila rintangan diode jadi kecil, arus boleh mengalir dengan sepenuhnya dan mentol akan menyala. Okey, untuk bila kita sambung kepada pincang songsang,
proton yang ada pada pada bahagian semikonduktor jenis P akan bergerak ke terminal negatif bateri. Okey, dan elektron pada semikonduktor juga akan bergerak ke terminal positif, menyebabkan lapisan susutan di tengah-tengah ini menjadi besar. Okey, menjadi lebar, dan bila susutan menjadi lebar, voltan simpang meningkat. Okey, voltan simpang meningkat menyebabkan rintangan diod menjadi sangat besar. Jadi bila rintangan diod sangat besar, arus tidak mampu mengalir melalui litar dan menyebabkan mentol tidak menyala. Jadi untuk membolehkan litar menjadi lengkap, kita perlu kurangkan lapisan susutan nipis. Okey, boleh faham? Okey, kita lihat kegunaan diod semikonduktor dan juga kapasitor. Okey, telefon pintar hanya dapat dicas dengan menggunakan arus terus. Jadi kalau telefon pun kita hanya boleh cas menggunakan arus terus. Okey, proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus dikenali sebagai rektifikasi. Okey, rektifikasi. Terdapat dua jenis rektifikasi, iaitu rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. Jadi ada dua jenis rektifikasi. Jadi rektifikasi itu adalah proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, ini adalah rektifikasi gelombang separuh. Okey, satu kitaran lengkap arus ulang-alik terdiri daripada dua separuh kita. Okey, itu separuh kita positif dan separuh kita negatif. Separuh-separuh. Okey, separuh kita positif di bahagian atas dan separuh kita negatif di bahagian bawah. Okey, dia ada dua kita. Jadi ni kita panggil rektifikasi gelombang separuh. Okey, macam mana berlaku? Okey, apabila arus mengalir, kita tahu arus ulang-alik ini dia akan mengalir terminalnya sentiasa berubah. Okey, katakan pada kitaran separuh yang pertama, arus bergerak melalui sini dan dia boleh mengalir. Okey, bila kita letak diod, dia akan mengalir ke sini. Okey, katakan memula ni tak ada diod. Okey, anggap tak ada diod. Jadi bila tak ada diod, arus akan mengalir ke atas. Okey, ke arah sini. Okey, bila dah sampai sini, terminalnya akan berubah. Jadi akan berubah arah, bergerak ke sini. Jadi ini yang kita dapat untuk gambar rajah arus ulang alik. Okey, arus ulang alik. Ini gambar rajah. Okey, bila kita letakkan diod, okey, untuk kitaran pertama di atas ini, bila arus mengalir ke atas, arus boleh melalui diod. Okey, disebabkan tadi voltan simpang tadi kecil, arus boleh mengalir dan dia akan melalui perintang dan kembali semula ke sini. Okey, sini. Sama. Kemudian bila arus mengalir melalui sebelah sini, okey, arus mengalir, okey, dia pincang songsang. Okey, bila dia pincang songsang, arus tak boleh mengalir dan litar menjadi tidak lengkap, menyebabkan tak ada kita separuh negatif. Tiada kita separuh negatif. Hanya menunjukkan kita separuh positif sahaja. Okey, boleh? Okey, ini pula rektifikasi gelombang penuh. Okey, gelombang penuh, kita lihatlah. Okey, dia beritahu di sini makluman dulu, nanti saya terangkan semula. Okey, gambar rajah 4 diod, dia menggunakan 4 diod. Dalam gambar rajah sekejap lagi dinamakan rectifier tertimbang. Okey, susunan ini membenarkan arus mengalir dalam satu kita lengkap pada arah yang sama sahaja. Kalau tadi dia mengalir dalam arah yang berbeza. Jadi bila arah kita negatif, tak ada arus yang mengalir. Jadi ini dia jadi sentiasa ada, kita penuh, sentiasa ada, tak ada yang dia berehat. Okey, kita lihat. Okey, ini kita panggil rectifier tertimbang tadi. Dia menggunakan 4 diod. Okey, untuk separuh kita pertama, kita tahu arus ulang-alik dia akan naik macam ni. Okey, jadi untuk yang bahagian pertama ini, bahagian atas yang pertama ini, arus mengalir ke sebelah sini. Okey, bila sampai ke simpang sini, arus boleh berpisah. Tapi di sini ada pincang songsang. Jadi arus tak boleh mengalir melalui D4. Dia hanya boleh mengalir melalui D1 sahaja. Okey, sampai simpang sini nak melalui D3 tak boleh sebab pincang songsang. Jadi arus terpaksa melalui beban sahaja, melalui perintang arus sahaja. Okey, kemudian kembali semula ke sini. Okey, ini dia tak bersambung, jadi kita buat anak panah macam ni. Okey, dia akan melalui
D2 dan D4. Kalau dia melalui D4 pun dia akan kembali semula ke perintang, tak ada arus yang terbazir. Semua akan melalui perintang. Okey, dia akan sentiasa melalui perintang. Okey, kita abaikanlah yang D4 ni. Okey, dia melalui D2. Okey, kembali semula ke sini. Okey, untuk separuh kita negatif ini bahagian bawah. Okey, kalau tadi bila dia mengalir ke bawah dia tak boleh lalu. Jadi tak ada separuh kita negatif. Okey, untuk gelombang penuh, okey, bila dia mengalir ke arah sini, okey, mengalir, okey, dia akan melalui D3. Okey, nak melalui D2 tak boleh. Dia kena melalui D3. Sampai sini nak melalui D1 tak boleh. Okey, dia terpaksa melalui perintang. Okey, perintang R ke sini. Okey, ke sini, naik sini. Melalui D4. Okey, kembali ke sini. Dah lengkap. Okey, litar menjadi lengkap. Jadi untuk litar negatif ini dia ada arus yang mengalir tapi pada arah yang sama. Okey, dia akan naik ke atas. Okey. Inilah tadi. Okey, sudah terangkan separuh kita negatif tadi. Okey, sama. Boleh sudah terangkan tadi. Okey, jadi ini gelombang input, okey, untuk arus ulang-alik. Okey, ini adalah gelombang yang kita dapat bila kita guna rektifikasi gelombang penuh. Jadi dia sentiasa ke atas penuh. Okey, berbanding dengan yang pertama tadi. Okey, kalau rektifikasi gelombang satu, baru ada satu lagi, dia hilang, ada lagi satu. Tapi untuk gelombang penuh dia sentiasa ada, dia penuh. Okey, boleh faham? Okey, walau bagaimanapun, bila kita lihat di sini, dari kosong dia naik hingga maksimum, turun semula ke kosong, naik semula ke maksimum. Jadi kita boleh katakan di sini dia tak smooth. Okey, dia tak sekata. Dia perbezaannya sangat tinggi. Jadi apa yang kita buat? Kita menggunakan kapasitor. Okey, kita gunakan kapasitor sebagai perata arus. Kita nak meratakan arus. Okey, ini contoh-contoh kapasitor lah. Jadi, ini kapasitor. Jadi, kapasitor kita letak selari dengan perintang. Kita letak selari dengan perintang. Okey, apa yang berlaku? Okey, bila kita on, arus mengalir. Pada waktu ini ada arus yang mengalir dalam litar. Jadi, kapasitor pada ketika ini juga dia cas. Okey, dia dicas. Okey, dia cas, kapasitor cas dan dia simpan voltan. Okey, pada ketika ini, okey, kita lihat nilai voltan dalam litar berkurang. Okey, pada ketika inilah, okey, kapasitor akan melepaskan voltan. Okey, dia akan melepaskan voltan. Okey, sehinggalah apa ni? Arus mengalir semula pada arah yang sama dan pada ketika itu bila kapasitor dah kurang voltan, dia akan kapasitor tadi akan cas semula. Okey, dan untuk dalam litar voltan daripada bateri tadi sudah mengambil alih. Okey, jadi dia sentiasa sekata, nampak sekata. Okey, ini untuk rektifikasi gelombang separuh. Okey, nampak tak? Pada kosong ini patutnya dia diam je kan. Tapi bila kita guna kapasitor, dia sentiasa ada arus. Okey, tapi masih tak berapa smooth. Okey, masih ada perbezaan di sini tapi dah kurang dari tadi. Untuk gelombang penuh pula, okey, sebab dia rapat. Jadi kita lihat, okey, masih konsep yang sama, dia akan naik. Okey, bila voltan berkurang, kapasitor akan melepaskan voltan. Okey, dan dia akan kembali semula cas. Okey, ini lepas semula, cas, lepas, cas, lepas. Jadi kalau kita lihat di sini, perbezaan ini tak ketara. Okey, dia hampir sekata. Kita nampak dia hampir sekata. Jadi inilah fungsi kapasitor sebagai perata arus. Okey. Jadi kapasitor ini maklumatlah. Saya dah terangkan juga tadi, kamu boleh lihat di sini. Kapasitor disambung selari dengan beban. Okey, apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan. Bagaimana? Ketika dalam litar meningkat, kapasitor akan dicas. Jadi tenaga akan disimpan dalam kapasitor. Okey, ketika beza keupayaan menyusut, okey, kapasitor akan dinyacas agar arus output tidak menurun ke nilai sifar. Jadi bila beza keupayaan menyusut, kapasitor akan melepaskan beza keupayaannya supaya arus dalam litar tidak menurun kepada sifar. Okey.
Jadi tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan melintasi perintang arc. Jadi sentiasa dalam perintang arc, beza keupayaan tetap sama, dia tak berkurang. Okey, jadi dalam bentuk gelombang output yang diratakan, maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Okey, jadi kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.